masuk lagi ni ada mesej diorang tak? Tujuh orang. Okey, jadi hari ni kita akan masuk tajuk baru. Masih lagi pelarasan. Right, masih lagi tajuk pelarasan, cuma subtopik yang baru. Jadi hari ni kita akan belajar susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okey, jadi sebelum kita mula belajar, sekali lagi cikgu nak ingatkan latihan untuk akaun nominal dan hutang lapuk. Siapa yang belum hantar tu tolonglah hantar secara personal dekat Telegram Kalau soalan akaun nominal, latihan tak silap cikgu latihan 3 dengan latihan 4 daripada nota cikgu tu. Kemudian yang hutang lapuk terpilih PHR latihan 2 dengan 4. Jadi tolong hantar dan cikgu, siapa yang hantar tu cikgu dah ni lah, cikgu dah respon cikgu boleh respon. Sebab itu ada markah untuk peksa nanti. Yang dah hantar, okey tak apa. Alright. Jadi hari ini kita masuk kepada susut nilai dan susut nilai terkumpul. Salah satu perkara yang perlu dilaraskan pada akhir tahun. Benda ataupun pengiraan yang perlu dikira pada akhir tahun. Jadi cikgu nak explain lah. Sebelum ni kita pernah jumpa ataupun cikgu pernah terangkan sedikit berkenaan susut nilai semasa cikgu terangkan bab 2 komponen yang mana susut nilai ni termasuk dalam komponen belanja. Okay. Susut nilai dia merupakan komponen belanja. Ni nak kena ingat ni sebab bila ada dalam pelarasan, bila kita kira susut nilai, maka di bawah belanja iaitu di bawah akaun untung rugi, akaun perdagangan untung rugi, di bawah belanja akan wujud satu belanja baru iaitu susut nilai. Okey. Manakala susut nilai terkumpul merupakan catatan kontra kepada aset bukan semasa. Merupakan catatan kontra kepada ABS, aset bukan semasa. Okey, kenapa cikgu terangkan, cikgu bagi tahu komponen ni dulu supaya awak dapat gambaran bila kita nak rekod ke dalam journal ARM nanti, bila kita nak rekod dalam akaun, kita boleh tahu di mana kedudukan dia, debit ataupun di sebelah kredit. Contoh macam susut nilai. Susut nilai, okey, cikgu dah bagi tahu belanja. Okey, kalau ikut prinsip ataupun formula Ableh, belanja, berlaku belanja, ada belanja, kita akan rekod di sebelah mana? Debit. Debit. Jadi dalam journal ARM ke, dalam ledger ke, susut nilai kita akan rekod di sebelah debit. Debit susut nilai. Sebab dia belanja. Manakala catatan kontra, dia kontra kepada aset bukan semasa. So maksudnya dia akan, kedudukan dia nanti akan akan bertentangan lah dengan aset bukan semasa. Kalau aset bukan semasa, debit, kalau berlaku penambahan dia debit, manakala susut nilai terkumpul, kalau ada susut nilai terkumpul, kita akan rekod di sebelah kredit. Sebab dia kontra kepada aset bukan semasa. Dia sentiasa berlawanan dengan aset. Kalau dari segi formula Ableh tu dia akan berlawanan. Itulah dia catatan kontra. Kalau kita nak tahu nanti. Okey. Dan apa dia susut nilai?
Susut nilai ni boleh katakan bahasa mudahnya harga sesuatu aset berkurang. Harga untuk aset bukan semasa. Dia bukan aset tapi fokus kepada khusus kepada aset bukan semasa. Kos aset bukan semasa berkurang. Itulah dia susut nilai. Ataupun bahasa rasminya, bahasa akaun dia kejatuhan nilai. Aset bukan semasa. Itulah dia susut nilai. Okay. Jadi pengiraan atau penetapan berapa sesuatu aset tu akan, nilai dia akan jatuh. Okay. Biasanya syarikat akan tetapkan satu nilai dalam peratus. Satu nilai dalam peratus. Jadi nilai itu berdasarkan syarikat lah. Maksudnya setiap syarikat tak sama. Setiap syarikat dia punya peratus susut nilai tu tak sama. Pengiraan susut nilai ada yang tinggi, ada yang rendah. Tengok pada tahap penggunaan. Okey. Nanti kita akan tengok. Dan kenapa berlaku susut nilai ni? Kenapa perlu kira susut nilai? Yang pertama, sebab kenapa kita perlu kira susut nilai? Yang pertama, sebab faktor usang, usia. Usang ni maksudnya kita dah gunalah. Aset tu apabila kita dah guna, dia punya kualiti dia berkurang lah kan. Jadi disebabkan faktor usia atau faktor usang atau sebab faktor penggunaan, maka di situ ada kejatuhan nilai. Ada susut nilai yang perlu kita kira. Berapa sesuatu aset bukan semasa tu, nilai dia akan berkurang. Contoh dia macam kenderaan. Kita dah guna kenderaan selama setahun. Okey, berapa nilai dia menyusut? Sebab kita dah guna setahun. Itulah maksud dia. Faktor usang ataupun usia. Okay. Yang kedua, disebabkan berlakunya perubahan teknologi. Berlaku perubahan teknologi. So bila berlaku perubahan teknologi, teknologi lama, barang-barang elektrik terutamanya yang menggunakan teknologi lama, kos dia atau harga dia akan berkurang. Macam smartphone lah. Smartphone kalau kita beli sekarang contoh RM1,000, contoh RM1,000. Disebabkan guna teknologi sekarang ni. Mungkin 2 bulan akan datang, 3 bulan akan datang, bila ada teknologi baru, handphone yang kita beli ni, dia akan berkurang lah kualiti dia. Maka nilai dia akan jatuh lah. Sebab perubahan teknologi. Okey. Yang ketiga, disebabkan bencana alam. Contoh dia seperti kebakaran, banjir. Jadi sekiranya berlaku bencana alam, maka aset bukan semasa sesebuah syarikat akan mengalami kejatuhan nilai. Kalau awak jual semula aset tersebut, harga dia lebih murah. Sebab ada susut nilai. Ini faktor ataupun sebab kenapa kita perlu kira susut nilai. Dan benda ni sangat subjektif. Benda ni sangat subjektif, kita nak tentukan berapa ringgit. Itu sebab sebuah syarikat memerlukan atau perlu menetapkan berapa peratus susut nilai terhadap sesuatu aset bukan semasa. Contoh untuk kenderaan, okey, ada peratus susut nilai. Alatan pejabat, ada peratus susut nilai. Kemudian perabot, ada peratus susut nilai. Itu semua syarikat yang tetapkan. Okey? Boleh faham Okey. Sekarang ni kita tengok kaedah pengiraan susut nilai. Okey, macam mana kita nak kira susut nilai? Tadi macam cikgu dah bagi tahu, setiap syarikat akan menetapkan berapa peratus susut nilai. So syarikat dah tetapkan berapa peratus susut nilai.
Dan pengiraan susut nilai ni ada 3 kaedah yang boleh diguna pakai. Okey, kita tengok satu persatu kaedah pengiraan susut nilai. Okey, kaedah yang pertama kita panggil sebagai kaedah garis lurus. Kaedah garis lurus. Okey, kaedah garis lurus ni satu kaedah yang digunakan oleh syarikat yang mana nilai untuk susut nilai bagi setiap sahun adalah sama. Susut nilai untuk setiap tahun adalah sama. Okay. Susut. Maknanya kalau kita kira untuk tahun pertama, tahun kedua, ketiga pun sama je nilai dia. Susut nilai dia sama je. Dan ada nama lain selain daripada kaedah garis lurus ni, ada nama lain dipanggil sebagai kaedah atas kos ataupun ansuran tetap. So kaedah ni ada 3 nama lah, jadi mana-mana pun buat sama je. Kalau awak jumpa dalam soalan dia bagi tahu kaedah atas kos, kaedah ansuran tetap, kaedah garis lurus, cara kira dia sama. Jadi apa formula dia? Okay, peratus susut nilai. Okay, peratus susut nilai ni kita boleh dapatkan dalam maklumat tambahan nanti. Ini boleh dalam soalan akan diberikan. Kita kena darabkan dengan kos aset. Okay. Peratus susut nilai kita darabkan dengan kos dan kita kena darab tempoh. Tempoh ni hanya diguna sekiranya aset tersebut baru diguna tak lebih daripada setahun. Contoh kalau 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, baru kena darab tempoh. Tapi kalau aset tu kita gunakan untuk setahun, tak perlu darab tempoh. Sebab apa? Sebab peratus susut nilai ni mewakili peratus untuk setahun. Jadi kita jumpa dalam soalan, peratus tu adalah untuk setahun. So nanti awak kena tengok aset tu kita guna berapa lama. Kalau kita guna dia dah bagi tarikh penggunaan selama 6 bulan contoh dia, jadi kita kena darab 6/12. Kalau kita guna 4 bulan kena darab 4/12. Okey, itu dia punya format. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita panggil kaedah baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan ni sama juga. Dia akan ada peratus susut nilai. Cuma nilai susut nilai dia nanti untuk setiap tahun tidak sama. Untuk setiap tahun tak sama. Malahan semakin berkurang. Kalau tahun pertama contoh dia, tahun pertama 2,000. Tahun kedua susut nilai dia akan jadi 1,800. Tahun ketiga dia akan jadi 1,600. Tahun keempat dia akan jadi 1,200 contoh dia. Sampai habis. Itu dipanggil kaedah baki berkurangan. Sebab susut nilai dia semakin lama semakin berkurang. Tapi kalau garis lurus tadi, susut nilai dia sama setiap tahun. Kalau tahun pertama 2,000, tahun kedua 2,000, tahun ketiga 2,000, tahun keempat 2,000 sampailah seterusnya. Dan untuk baki berkurangan ni, susut nilai dia tak sama setiap tahun. Okey, formula dia apa? Okey, peratus susut nilai kita kena darabkan dengan nilai buku.
Nilai buku tu istilah ya. Nilai buku dalam aset bukan semasa memang akan ada nilai buku. Jadi macam mana kita nak dapat nilai buku, sebab nilai buku ni memang khusus untuk aset bukan semasa bukan buku-buku tulis lain tak. Nama dia nilai buku. Nilai buku ni memang khusus untuk aset bukan semasa. Istilah ni khusus untuk aset bukan semasa. Okey, jadi nak dapatkan nilai buku, formula nak dapatkan nilai buku adalah cost asset bukan semasa, kita kena tolakkan dengan susut nilai terkumpul aset bukan semasa. Yang terlibatlah Contoh kalau kenderaan, kos kenderaan tolak susut nilai terkumpul kenderaan. Kalau perabot, kos perabot tolak susut nilai terkumpul perabot. Okey. So itulah dia nak dapat nilai buku. Yang ni pun sama kalau ada tempoh penggunaan, kalau tak cukup setahun kena kiralah tak cukup darab tempoh juga Kalau dia bagi tempoh penggunaan dia tak cukup setahun pun sama kena darab dengan tempoh. Kalau cukup setahun tak ada masalah. Okey, susut nilai terkumpul tu apa dia? Inilah dia susut nilai terkumpul susut nilai terkumpul adalah jumlah susut nilai. Kan susut nilai kita kira setiap tahun kan? Susut nilai ni kita kena kira setiap tahun. Okey. Jadi jumlah susut nilai yang kita dah kira setiap tahun tu yang dikumpul dari tahun pertama sehingga tahun semasa. Contoh kalau susut nilai tahun pertama 2000. Jadi susut nilai terkumpul tahun pertama pun 2000 sebab dia baru setahun. Kalau tahun kedua susut nilai terkumpul, susut nilai 1800. Jadi susut nilai terkumpul tahun kedua berapa? 3,800. Nampak tu? Itu masuk susut nilai terkumpul. Kita tambahkan dua ni. Tahun pertama, susut nilai tahun pertama kita tambah dengan susut nilai tahun kedua. Okey, contoh kalau tahun ketiga susut nilai dia 1,600. Jadi susut nilai terkumpul tahun ketiga berapa? Tambahkanlah susut nilai daripada tahun pertama sehingga tahun ketiga. 5,400. Yeah. Macam itulah seterusnya. Itu dia nama dia susut nilai terkumpul. Susut nilai yang kita kumpulkan dari tahun pertama sehingga tahun semasa. Tahun semasa tu tahun kehendak soalan lah. Okey. Boleh? Alright, dan kaedah yang ketiga, kita menggunakan kaedah penilaian semula. Yang mana kaedah penilaian semula, susut nilai ni akan dikira setiap tahun akan dapat nilai yang berbeza. Sama ada dia dia bukan menaik, bukan menurun, tapi dia tak tentu. Mungkin tahun pertama tinggi, tahun kedua rendah, tahun ketiga tinggi, macam tu. Dia depend pada tahun tersebut. Itu sebab nama dia penilaian semula. Aset tu dinilaikan semula. Jadi formula yang ketiga ni tak ada peratus. Cuma yang kita perlukan yang pertama adalah baki awal aset bukan semasa. Kena tolak belian baru, tambah belian baru. Aset bukan semasa. Itu sebab nama penilaian semula. Kemudian kita tolak baki akhir aset bukan semasa. Baki awal aset tambah belian baru aset tolak
baki akhir aset bukan semasa. Jadi dapatlah susut nilai untuk tahun tersebut sahaja. Untuk tahun depan kita kira baru. Kita kira yang sama juga, cara yang sama. Dapat susut nilai untuk tahun yang berikutnya. Macam itulah tahun-tahun yang akan datang. Setiap tahun kita akan nilaikan semula. Itu nama dia kaedah penilaian semula. Okey, jadi ada 3 kaedah kat sini. Okay, cikgu nak tanya. Apabila sesebuah syarikat nak kira susut nilai, boleh tak dia guna kaedah susut nilai tu, boleh tak dia tukar-tukar kaedah susut nilai? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Kenapa? Tak boleh. Hana? Saya tak ingat cikgu, tapi macam prinsip, ada kaitan dengan prinsip. Okey. Yang lain dapat tangkap tak? Tak boleh tukar-tukar ya, sebab kita mengamalkan prinsip ketekalan. Tengok balik bab 1. Prinsip ketekalan. Ketekalan ni istiqomah. Maintain, tetap, tekal. Itulah maksud ketekalan. Kita je yang tak istiqomah kan. Account ni istiqomah. Dia nak buat tu mesti kekal. Sedar Nak kira susut nilai, maksudnya syarikat tak boleh ubah. Kalau contoh perabot dia guna garis lurus, dia akan guna garis lurus sahaja. Paling tidak pun dalam 7-8 tahun. Lepas tu baru dia tukar. Itu boleh. So maksud pertukaran tu dalam tempoh yang lama lah. Bukan maksudnya tahun ni guna garis lurus, tahun depan guna kaedah baki berkurangan, tahun depan guna kaedah penilaian, tak boleh. Biasanya kita akan guna dalam tempoh yang lama. Tujuan kenapa kita nak kekalkan pengiraan? Tujuan dia sebab mudah untuk kita membuat perbandingan untuk tahun yang selepasnya. Sebab akaun penyata tu nanti kita nak kena bandingkan, kita nak kena buat perbandingan. Itu nanti form 5 kita akan belajar. Okey, faham kenapa tak boleh tukar-tukar? Okey, so itulah dia kaedah pengiraan susut nilai. Alright, ada soalan nak tanya? Yasmin, faham Yasmin? Boleh cikgu. Boleh Sakinah? Okey, lain internet Sakinah? Faham cikgu. Faham alright. Azmi? Boleh cikgu. Okey. Ingat tengok bila jawab soalan nanti, susut nilai yang pertama kita kena tahu peratus, yang kedua kita kena tahu kaedah. Lepas tu tengok tarikh. Sebab tarikh tu kadang dia nak bagi tahu kita tempoh penggunaan. Okey, sekarang kita tengok contoh contoh bagi kaedah garis lurus, ansuran tetap dengan kos, atas kos. Okey, jadi untuk kaedah ni formula akan ada 2 selalunya yang boleh kita guna. Okey, formula yang cikgu explain tadi, dia bagi peratus. Kadar susut nilai ni maksudnya peratus. And then kos asal kos asal aset maksudnya kos yang dibeli pada tahun pertama. Kemudian darab tempoh masa sekiranya perlu. Cikgu highlight kawan hijau ni maksudnya sekiranya perlu. Kalau tak perlu carilah tempoh masa. Maksudnya kalau dah cukup setahun, tak perlu darab tempoh masa. Okey. Ataupun kalau dia tak bagi peratus, yang ni kalau dia bagi peratus Kalau dia tak bagi peratus, kita boleh gunakan kaedah yang kedua ni, yang atas ni, iaitu kos asal tolak nilai scrap bahagi usia guna aset. Okey, nilai scrap adalah nilai
ataupun harga pada akhir tahun aset tersebut. Apabila kita nak jual, itulah nilai scrap. Contoh kalau perabot, dia dah bagi tahu awal-awal. Perabot ni boleh guna selama 5 tahun je. Jadi pada tahun kelima, berapa harga dia? Berapa nilai aset? Inilah dia nilai scrap. Maksudnya nilai aset pada tahun terakhir. Nilai aset tersebut pada tahun terakhir. Itulah dia nilai scrap. Jadi kalau dia bagi maklumat-maklumat macam ni, dia bagi tahun, dia bagi nilai scrap. Jadi kos asal kita kena tolak dengan nilai scrap. Bahagi usia guna dapat susut nilai. Ni pun boleh guna juga. Tengok pada soalan. Jangan kita depend pada peratus sahaja. Kadang-kadang tak juga. Sebab ada soalan dia bagi tahu, penilai kaedah susut nilai dia menggunakan kaedah atas kos. Tapi dia tak bagi peratus. Dia bagi nilai scrap, dia bagi usia guna. Jadi kat situ kita gunalah formula nilai scrap ni. Janganlah kita menangis cari peratus tak jumpa-jumpa. Memang tak jumpalah peratus. Sebab dia memang suruh kita guna nilai scrap ni. Jadi kita guna nilai scrap ni. Okey. Kita tengok contoh satu. Perniagaan hari ini membeli sebuah mesin bernilai RM28,000. Dan dijangka dapat digunakan selama 5 tahun. Dia bagi tahu dah usia dia 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, mesin dijangka dapat dijual sebagai besi buruk bernilai RM3,000. Jadi RM3,000 ni nilai apa? Susut nilai. RM3,000 ni nilai scrap. Kan cakap mesin dijangka dapat dijual pada akhir tahun kelima. Kan cikgu cakap nilai scrap ni pada akhir tahun aset tersebut, berapa nilai aset tu? Itulah dia nilai scrap. Jadi nilai scrap sekarang RM3,000. Jadi kita nak cari susut nilai, kena gunakan kaedah nilai scrap lah, iaitu kos tolak nilai scrap bahagi usia guna. Jadi kos RM28,000 tolak nilai scrap RM3,000 dan kita bahagi dengan usia guna dia 5 tahun. Jadi dapat berapa? RM5,000 kan? Jadi RM5,000 adalah susut nilai bagi mesin ini setiap tahun. Samalah setiap tahun akan ada RM5,000 lah. Tahun pertama RM5,000, tahun kedua RM5,000, tahun ketiga RM5,000 sampai tahun kelima. Dan dia ada baki lagi RM3,000. Itulah dia. Faham? Faham cikgu. Kita tengok contoh kedua. Ini contoh tak ada peratus. Contoh kedua, perniagaan Puspa membeli jentera memproses tebu bernilai RM10,000. Susut nilai ditetapkan pada kadar 20%. Dia dah bagi susut nilai 20%. Setahun daripada kos asal. Hitung susut nilai. Jadi kita nak kira susut nilai. Kadar susut nilai kita darabkan dengan kos. Macam sekarang ni dia bagi tarikh tak? Ada tak tarikh mana-mana dia bagi? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, so kita tak perlu darab dengan tempoh. Kalau ada tarikh, awak kena make sure tarikh tersebut cukup setahun ataupun kurang setahun. So sekarang ni kadar susut nilai dia 20%. Darab kos dia adalah RM10,000.
maka susut nilai bagi jentera ini adalah 2,000. Maksudnya setiap tahun 2,000. Okey. Right, kita tengok baki berkurangan. Jadi untuk kaedah baki berkurangan, formula nak cari peratus menggunakan kaedah baki berkurangan tadi apa dia? Peratus susut nilai darabkan dengan Nilai buku. nilai buku. Adawiyah, macam mana nak dapat nilai buku? Kos ABS tolak susut nilai terkumpul ABS. Okey, kos terkumpul tolak susut nilai terkumpul. Okey, itu baki berkurangan. Okey, kita tengok contoh. Kaedah baki berkurangan ni kita kena dapatkan susut nilai terkumpul. Kalau susut kaedah atas kos tadi tak perlu. Sebab kita just nak kira susut nilai untuk setiap tahun saja. Tapi yang ni perlu kira susut nilai terkumpul sebab kita nak dapatkan nilai buku. Okey. Tengok contoh, kedai Muni membeli sebuah mesin fotostat dengan harga RM20,000. Okey, so harga dia RM20,000. Kadar peratus susut nilai dianggarkan 10% setahun. Okey, dah tahu kadar dia 10%. Susut nilai tahunan dikira mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, baki berkurangan selama 3 tahun. Hitung susut nilai mesin fotostat. Okey. So kita kena kira tahun pertama. Right. Peratus susut nilai, formula dia tadi. Peratus susut nilai kita kena darabkan dengan nilai buku. Okey. Peratus susut nilai 10%. Okey, nak darabkan nilai buku, kos mesti tolak susut nilai terkumpul. Okey, kos berapa? RM20,000. Susut nilai terkumpul tahun pertama ada ke tidak? Ada tak susut nilai terkumpul untuk tahun pertama? Atau tahun sebelum dia? Susut nilai terkumpul tu kena dapatkan tahun sebelum dia. Tahun pertama ni dia baru beli. Jadi tahun sebelum dia ada tak susut nilai terkumpul? Tak ada. Tak ada. Sebab dia baru beli. Jadi tolak kosong. Yep. Okay. Jadi RM20,000 tolak kosong. Ataupun disebabkan dia tahun pertama, kita terus dia darab kos. Sama je. Sebab susut nilai terkumpul tak ada. Sebab dia baru tahun pertama. Okay, faham? Tahun pertama maksudnya kita tak perlu tolak susut nilai terkumpul pun tak apa. Sebab dia baru tahun pertama. Susut nilai terkumpul belum ada lagi. Sebab susut nilai pun tak ada lagi. That's why susut nilai terkumpul dia kosong. Okay. Jadi sekarang kita kira dan kita dapat 2,000. Okay. Selamat datang Faris. Okay. Jadi susut nilai tahun pertama 2,000. Jadi susut nilai terkumpul tahun pertama? 2,000. 2,000. Okey.
Sekarang kita tengok masuk kepada tahun kedua. Okey, sekarang ni tempoh dia tak cakap apa-apa, jadi kita assume setahun lah semua. Kita assume mesin ni digunakan setahun lah. Okey, tahun kedua. Masih lagi kadar yang sama, 10%. Okay, and then kita kena darabkan nilai buku. Jadi nilai buku dia mesti kos masih sama 20,000. Tolak susut nilai terkumpul. Okey, untuk tahun kedua ada tak nilai susut nilai terkumpul? Tengok tahun pertama. Disebabkan dia tahun kedua, maksudnya susut nilai terkumpul tu dah ada lah. Ambil yang tahun pertama punya susut nilai terkumpul ni, iaitu 2,000. Jadi kita kira so dapat 1,800. Jadi susut nilai 1,800 dan susut nilai terkumpul 3,800. Okay. Dan kita masuk tahun ketiga. Masih lagi kadar yang sama. Kadar tu tak akan berubah. Setiap tahun kadar tu sama. Dan kita darabkan. Sama juga kena cari nilai buku iaitu kos tolak susut nilai terkumpul. Jadi kos 20,000. Dan tolak susut nilai terkumpul, kita ambil susut nilai terkumpul tahun kedua, tahun sebelum dia, iaitu 3,800. Dan kita dapat susut nilai 1,620. Manakala susut nilai terkumpul dapat 5,420. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Ke nak siapa-siapa yang tak faham lagi tu bagi tahulah. Boleh cikgu explain balik. Sebab susut kaedah baki berkurangan ni memang popular. Dalam ujian ke SPM ke, memang kaedah baki berkurangan ni sangat popular. Selalu keluar. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan kaedah yang ketiga. Iaitu kaedah penilaian semula. Kaedah penilaian semula. Jadi rumus tadi cikgu dah bagi. Nilai awal atau nilai aset pada awal tahun, iaitu baki awal lah. Tambah belian baru aset. Ini belian baru. Tolak nilai aset pada akhir tahun. Ini baki akhir aset. Kita tengok contoh. Pada 1 Januari, baki awal alat-alat kecil bagi kedai motor Arumugam. Alat-alat kecil ni dia macam paku, spana, skru. Apa lagi? Paku tekan, stapler, ubat stapler tu. Alat-alat kecil lah semua tu. Bagi kedai Arumugam ialah 1,800. Okey, itu baki awal. Sepanjang tempoh perakaunan, pemilik kedai telah membeli alat-alat kecil 4,500. Jadi 4,500 ni yang baru. Pada akhir tempoh perakaunan, nilai semasa alat-alat kecil ialah 5,100. Jadi kita nak kira susut nilai. Baki awal 1,800. Tambah belian baru 4,500. Tolak baki akhir aset 5,100. Jadi kita dapat 1,200. Jadi inilah susut nilai untuk tahun 2012 ni lah.
Tahun 2013 mungkin susut nilai dia lain. Tahun 2014 susut nilai dia lain. Macam itulah seterusnya. Okey. Boleh faham? Boleh. Ya. Okey. Kalau dah faham, okey, cikgu tak nak terangkan dulu yang jurnal ni. Cikgu nak bagi awak betul-betul faham. Okey, kita kira. Kita tengok contoh soalan. Latihan 1. Kita tengok latihan 1. Yang jurnal arm ledger tu kemudian cikgu explain. Okay, sekarang kita tengok latihan 1. Okay, pada tahun 2018, Perniagaan Kenari telah membeli sebuah kenderaan berkos RM56,000. Okay. Untuk kegunaan perniagaan, pemilik telah menetapkan susut nilai pada kadar 10% setahun. Okay, anda dikehendaki A, mengira susut nilai setiap tahun keuangan yang diberi dan susut nilai terkumpul dengan melengkapkan jadual yang berikut. Okey, so kat sini ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah garis lurus. Kaedah yang kedua, kaedah baki berkurangan. Okey, cuba kira 3 tahun ni untuk kaedah garis lurus dengan baki berkurangan. Sekejap lagi cikgu tanya. Cuba kira. Kalau tak faham, bagi tahu. Ingat formula kaedah garis lurus. Kalau kaedah garis lurus, peratus susut nilai darab dengan kos. Kalau formula kaedah baki berkurangan, peratus susut nilai darab nilai buku. Okey, Lokman.
Luqman, susut nilai untuk kaedah garis lurus berapa? Untuk tahun 2018. Ni. Berapa? Berapa Luqman? Susut nilai tahun 2018. Kaedah garis lurus. 5,600 eh? 5,600. Tahun kedua, ketiga? Luqman. Tadi cikgu explain macam mana? Kalau garis lurus ni macam mana? Semua sama. Semua sama. Okey, senang je garis lurus ni. Susut nilai setiap tahun ni sama. Okey. Kemudian kalau terkumpul, kita tambahlah. Tahun pertama 5,600. Tahun kedua jadi 11,200. Tahun ketiga jadi 16,800. Itu susut nilai terkumpul. Okey. Seterusnya kaedah baki berkurangan. Amir. Amir Arsyad, susut nilai. Tahun pertama 2018. 5,600. Okey. Sebab dia tak ada nilai buku 5,600. Tahun kedua, Meh? 2019? Tak ya? Terkumpul? Meh, 2018 terkumpul? 1,600. Okey. Kalau baki berkurangan, dapatkan dulu yang terkumpul. Kalau garis lurus tadi tak kisah. Tapi kalau baki berkurangan, dapatkan dulu yang terkumpul, baru kira tahun kedua. Okey, tahun kedua, Azmi. Berapa susut nilai? 4,480. Tahun kedua? Saya kira je. Ingat, peratus 10%, darab nilai buku iaitu 56,000, kos, tolak susut nilai terkumpul. Sebab dah masuk tahun kedua. 6,000 kau. 6,160. 6,000? 160. Macam mana awak kira? 56,000, nilai buku berapa nilai buku? Oh, salah aku, saya tambah. Ini dapat apa? 5,040. Okey, 5,040. Dan susut nilai terkumpul? 10,040. 10,040. Tambah kau Yelah tambah. 640 lah. Oh, 640 salah. Okey, 10,640. Alright. And then tahun ketiga, Yasmin. Berapa susut nilai tahun ketiga? Saya tersalah kira, cikgu. Tersalah kira? Okey, cuba kira balik. Cikgu bagi masa nak kira. Kira semula.
Yang lain siapa yang dah siap, cuba buat B. Cuba buat B. Okay, berapa Yasmin? Tahun ketiga 2020. Tak dapat cikgu. Tak dapat? Okay. Macam mana formula nak kira baki berkurangan? 10%. 10%. Okay. Darab dengan? Darab dengan 10,640. Nilai buku. Okay. Macam mana cara nak dapat nilai buku? Sebab dia baki berkurangan. Nak dapatkan nilai buku. Formula untuk baki berkurangan mesti dapatkan nilai buku. Jadi macam mana nak dapat nilai buku? Kos kena tolak dengan apa, Yasmin? Susut nilai terkumpul. Yes, susut nilai terkumpul tahun sebelum dia. Tahun sebelumnya. Okey, contoh sekarang kita buat tahun 2020. Okay, sekarang berapa kos kenderaan ni? RM5,600. 56,000, 5,600 susut nilai. Kos yang atas ni? Kos yang atas ni. Tu kos dia. So 56,000. Alright. Tolak susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul tahun kedua berapa? 16,800. 16, 10 lah. 10,640. Okay. Kan tahun kedua. Sekarang kita dah tengah buat tahun 2020. Jadi susut nilai terkumpul yang kita cari tahun 2019. Okay, faham tak Yasmin? Boleh. Boleh ke faham? Boleh. Boleh. Okay, tolaklah 10,640 and then darabkan dengan 10%. Jadi dapatlah susut nilai 4536. Okey, terkumpul berapa Yasmin? Awak lagi ni, cikgu tanya. Susut nilai terkumpul berapa? Macam mana dapat susut nilai terkumpul? Tambahkan susut nilai terkumpul tahun lepas, tahun 2019, tambah dengan susut nilai tahun 2020. Ataupun kita tambahkan ketiga-tiga tahun susut nilai untuk ketiga-tiga tahun ni. Dapatlah. 15,176. Okey, 15,176. Tengok.
Macam ni lah kira dia. Kalau tak test macam ni lah, tak tahulah boleh kira ke tak. So sekarang dah nampak kan macam mana nak buat. Okey, B. Okay. B ni lebih kurang sama. Cuma kalau awak baca soalan dia, okay, kira susut nilai sekiranya kenderaan dibeli pada 1 Jun 2018. Kenderaan tu dibeli pada 1 Jun 2018. Tempoh keuangan berakhir bila? 31 Disember. Okey, 31 Disember setiap tahun. Jadi untuk tahun pertama, kita kena kira daripada bulan Jun sehingga Disember sahaja. Untuk tahun pertama sebab dia 2018 kat situ. Bila masuk tahun kedua, kita kena bermula pada Januari lah. Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019. Jadi tahun kedua dah cukup setahun. Tahun pertama ni berapa bulan? 7 bulan. Bukan 6 bulan 7 bulan. Tahun kedua cukup 12 bulan. Jadi tahun pertama kena darab tempoh. Sebab tahun pertama tak cukup setahun. Tahun kedua tak ada masalah dah. Tahun kedua tak perlu kira tempoh dah. Biasa macam tu. Tempoh kita hanya guna atau kira pada tahun pertama sahaja. Sebab tahun pertama tu tahun pembelian baru. Jadi bila dia beli baru, kita kena pastikan bila tarikh dia beli. Cukup tak setahun sehingga akhir tahun, sehingga tempoh keuangan. Sehingga tempoh keuangan berakhir. Cukup tak setahun? Kalau tak cukup, maksudnya kena darab berapa bulan sahaja yang kita guna. Bila masuk tahun kedua, tak ada tempoh dah. Memang setahun. Okey. Cuba kira 2018, 2019, 2020. Ingat, tahun pertama sahaja yang ada tempoh. Dua-dua kaedah. Garis lurus ke ataupun baki berkurangan, tahun pertama je yang perlu darab tempoh. Tahun kedua dan seterusnya tak perlu. Cikgu. Ya. Jadi kalau 7 bulan, so darab 7 je lah. 7 per 12. Oh, okey. Peratus darab kos. Darab tempoh dia mesti per 12. Sebab peratus ni kan setahun. Jadi kita nak darabkan berapa yang kita guna sahaja. Berapa lama yang kita guna. Peratus masih sama 10%. Okey, cerap.
Kaedah garis lurus tahun 2018. Saya dapat perpuluhan cikgu. Tak apa. Bunda kan? 3266.67. So 3267 lah. Dan susut nilai terkumpul dia sama. Tahun kedua? Kedua pun sama cikgu 3267 juga? Oh tak cikgu, sebab dah ni kan. Sebab cukup setahun cikgu Jadi tahun kedua berapa? Saya tak kira cikgu. Tak kira lagi. Okey. Dia tahun pertama je lah Yang efek dia tahun pertama je lah. Sebab tahun pertama tu tempoh tak cukup setahun. Bila masuk tahun kedua, dah kembali kepada nilai asal, nilai setahun, susut nilai setahun. Iaitu 10% darab 56,000, jadi kita dapat 5,600 cikgu. Ya. Tahun ketiga? 2020? Sama. Sama juga 5,600. Dan susut nilai kita tambahlah. Okey, bila tahun kedua 5,600 tambah dengan 3,267. Susut nilai terkumpul tahun kedua kita dapat 8,867. Dan tahun ketiga susut nilai terkumpul tahun ketiga dapat 14,467. Kalau nak senang kira susut nilai terkumpul ni, susut nilai terkumpul tahun lepas, kita tambah dengan susut nilai yang baru. So dapatlah. Okey. Yang ni kaedah garis lurus. Alright, baki berkurangan. Cikgu nak Zul. Tahun pertama berapa? 3267 cikgu. 3267 samalah Dan terkumpul yang kedua pun 3267. Tahun pertama 3267. 2019, susut nilai 2019? 3076. 3076. Ya. 3076. Ya ke 3076? Salah. Susut nilai tahun kedua? Tak. Kaedah baki berkurangan. Kaedah baki berkurangan. Kos atau susut peratus kena darabkan dengan kos tolak susut nilai terkumpul. Jadi peratus masih lagi 10%. Kos masih lagi 56,000. Ini semua tak berubah Susut nilai terkumpul, kita ambil susut nilai terkumpul tahun pertama. Berapa tahun pertama susut nilai terkumpul? 3267. Dapatlah 52733 kan? Maka susut nilai kita dapat 5273. Kita bundarkanlah Dapat Zul? Dapat cikgu. Okay, dan nak dapatkan susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul tahun pertama, kita tambah dengan susut nilai tahun kedua. Jadi dapatlah 8540. Okey, adawiyah yang ketiga 2020. Berapa susut nilai?
Kejap cikgu nak kira jap. Ha. Susut nilai 4746. Okey, good. 4746 terkumpul. 13,286. Okey, 13,886. 286. Okey, inilah dia. Boleh semua? Ada soalan nak tanya? Yasmin, okey tak Yasmin? Dah boleh cikgu. Jangan salah yang mana susut nilai, yang mana terkumpul, yang mana kos, itu semua jangan salah ambil. Kalau kita salah, kita tak tahu yang mana, memang susah lah, memang tak dapat jawab lah. Think bila kita buat tu, nilai-nilai yang ada tu kita tahu, okey, yang ni kos, yang ni peratus dia, okey, yang ni susut nilai terkumpul dia. Bila dah kira-kira, okey, yang ni susut nilai. Jadi benda-benda tu semua nak kena tahu. Faris, okey tak Faris? Dua minggu lagi masuk sekolah Jadi jawabnya exam akhir tahun dekat sekolah lah. Okey, jadi kalau tak ada soalan bab pengiraan tadi, dan cikgu harap dapat bezakan bagaimana nak kira kaedah atas kos, kaedah baki berkurangan, kemudian kalau melibatkan tahun, tarikh, tak cukup setahun, macam mana nak buat. Jadi cikgu harap semua dah faham nak kira macam mana. Sebab benda-benda tu semua akan ditanya dalam soalan. Cuma kita je lah alert ke tak alert dengan tarikh yang diberi. Kita alert, kita dapat kira. Itulah kebat-kebat yang selalu ada dalam akaun. Nampak je senang. Kita tahu dah, okey, formula dia sekian. Tapi disebabkan tarikh tu awak tak tengok betul-betul, maka dapat nilai yang salah. Itulah kebat yang ada dalam akaun. Okey, jadi kita teruskan bagaimana ada 10 minit lagi lebih kurang. Okay, kita teruskan bagaimana nak rekod susut nilai dan susut nilai terkumpul ke dalam jurnal am. Okay, yang ni cikgu kena explain sebab ini adalah pelarasan. So bila pelarasan, nilai yang kita dapat, kita kena laraskan semula mengikut proses atau kitaran perakaunan. Ya Zul, nak tanya ke? Tak tekan cikgu. Jadi kita kena laraskan daripada awal proses kitaran perakaunan, iaitu daripada jurnal am, kemudian ke ledger, and then imbangan duga. Semua pelarasan kena buat macam tu. Okey. Jadi kita tengok bagaimana kita nak rekod ke dalam jurnal am bagi susut nilai. Okay, contoh cikgu ambil satu contoh. Contoh susut nilai kenderaan. Cikgu ambil macam ni je lah tak payah kira-kira lah Susut nilai kenderaan 2,000. Okay. Tadi awal-awal cikgu ajar tadi susut nilai komponen apa? Belanja. Belanja. Okey. Kalau belanja dalam rekod catatan berguru ni sebelah debit ke sebelah kredit?
Debit. Yes. So dah dapat dah debit. Debit kita adalah susut nilai. Jadi susut nilai yang awak dapat untuk tahun, sebab susut nilai ni kita kira setiap tahun. Susut nilai yang kita dapat tu kita akan rekod di sebelah debit. Tarikh bila? Okey, tarikh biasanya susut nilai kita akan kira pada akhir tahun. Susut nilai memang kita kira pada akhir tahun. Jadi senang tarikh, tarikh mesti akhir tahun. Alright, jadi susut nilai kenderaan debit 2000. Dan bila ada susut nilai, maka akan ada susut nilai terkumpul. Sebab susut nilai terkumpul pun turut bertambah. Bila ada susut nilai terkumpul pun akan turut bertambah. Jadi dalam catatan bergu, apabila susut nilai terkumpul bertambah, kita kena rekod di sebelah kredit. Maka kredit journal arm adalah susut nilai terkumpul. Ini untuk setiap tahun, ya. Sebab kita kira susut nilai setiap tahun, maknanya ini adalah untuk setiap tahun. Dan keterangan kita boleh tulis merekod susut nilai kenderaan. Okey, boleh faham? Ini objektif selalulah keluar ni. Antara journal arm berikut yang manakah betul? Rupanya soalan dia dibagi susut nilai. Jadi yang betul ni inilah debit susut nilai, kredit susut nilai terkumpul. Untuk tahun semasa. Jangan contoh dia bagi tahun 2018, soalan nak 2020. Awak pergi kira daripada 2018 sampai 2020. Salah lah. So kita kira 2020-nya sahaja. Okey. Jadi bila kita nak pindahkan ke ledger, so dalam journal arm tadi susut nilai kenderaan debit, kan? Jadi dalam ledger pun sama debit. Tarikh samalah, 2020 Disember 31. Manakala susut nilai terkumpul kenderaan kredit, jadi kita letakkan di sebelah kredit. Tarikh akhir juga. Butir nak tulis apa? Untuk susut nilai kenderaan, butir kita akan tulis susut nilai terkumpul. Manakala butir dalam susut nilai terkumpul kenderaan, kita akan tulis susut nilai. Yang bertukar kedudukan dia butir sahaja. Nilai ikut journal arm. Kalau debit, akaun tersebut debit lah. Kalau kredit, akaun tersebut kredit dalam ledger. Okey. Dan setiap ledger kita kena tutup. Untuk susut nilai kenderaan, kita akan tutup susut nilai kenderaan. Maksudnya kita akan imbangkan. Dan nilai imbangan pada tarikh akhir tahun juga kita akan hantar ke mana? Akaun untung rugi. Yes, akaun untung rugi sebab dia belanja. Kan cikgu dah bagi tahu semua belanja, semua hasil kalau kita imbangkan, maksudnya kita akan kebiasaannya kita akan hantar ke akaun untung rugi. Manakala susut nilai terkumpul kenderaan pun sama juga. Kita kena imbangkan. Kena tutup. Dan nilai yang kita dapat ni
kita akan bawa ke tahun atau tempoh berikutnya. Jadi butir yang kita ataupun bila kita imbangkan, butir yang kita perlu tulis kat sini adalah baki HB. Sebab dia kena ikut ABS. Walaupun dia catatan kontra, dia partner dengan ABS. Jadi apa yang berlaku terhadap ABS, aset bukan semasa, begitulah berlaku juga terhadap akaun susut nilai terkumpul. Kalau ABS ada baki awal, ada baki akhir, susut nilai terkumpul pun akan ada baki awal, akan ada baki akhir. Cuma dia berbeza tempat. Itulah nama dia kontra. Okey, kalau ada baki akhir, jadi kita kena bawalah ke tempoh yang baru sebagai baki awal. Right. Okey, so dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Jadi akan wujud di sebelah belanja, di sebelah debit, susut nilai kenderaan. Manakala PKK pada 31 Disember nampak ni. Okay. So dalam PKK kita akan ada 3 lajur. Lajur pertama kos, lajur kedua susut nilai terkumpul, lajur ketiga nilai buku. Okey, cikgu ambil contoh kenderaan. Ambillah contoh kos kenderaan ni 20,000. Okey, susut nilai terkumpul. Kalau dia daripada ledger, kita ambil daripada ledger, kita ambil yang baki BB ni. Baki BB tahun baru So kena tolak. Kos kena tolak susut nilai terkumpul, jadi kita akan dapat nilai buku. Ni kalau daripada ledger susut nilai terkumpul kena ambil daripada ledger, iaitu baki BB tahun tempoh baru. Itulah yang kita nak rekodkan dalam PKK. Yang ni. Yang ni. Yang ni lah yang kita ambil, kita nak rekod dalam PKK. Okey. Alright, boleh? Boleh cikgu. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita stop sini. InsyaAllah untuk minggu depan, kita akan sambung kepada ni. Pelupusan aset bukan semasa. Dia ada kaitan dengan susut nilai juga. Dia ada kaitan dengan susut nilai juga. Okey, nanti untuk minggu depan. Alright, dan minggu ni cikgu rasa cikgu tak ada buat kelas tambahan. So kalau rasa siapa-siapa nak belajar ke nak tahu ke, bagi tahu cikgu. So cikgu boleh arrange waktu tu lah. Dan jangan lupa latihan yang cikgu suruh buat, latihan daripada akaun nominal dan hutang lapuk PHR. Tolong buat dan hantar sebab itu ada markah untuk exam akhir tahun. Latihan berapa? Tengok balik. Cikgu pun tak ingat. Cuma tak ingat sangat latihan mana. Yang cikgu ingat hutang lapuk terpulih tu latihan 2 dengan 4. Akaun nominal latihan 3 dengan 4 tak silap cikgu. Ataupun latihan 4 ke 3, 4, cikgu tak ingat. 2 tu Tolong hantar siapa yang belum hantar lagi.
Okay, sebab tajuk ni sangat penting untuk Form 5 nanti. Kalau awak betul-betul faham tajuk ni, tahun depan jadi senang. Pelupusan ni, pelupusan pula, pelarasan ni. Nominal, hutang lapuk terpulih, PHR, susut nilai. Kalau betul-betul awak faham sekarang ni, tahun ni, SPM tahun depan jadi mudah. Sebab benda tu kita akan jumpa setiap kali tajuk yang kita belajar tahun depan. Kita akan jumpa setiap tajuk Form 5 nanti. Okey, jadi kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita stop sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Terima kasih hadir kelas. Kirim salam cikgu pada yang tak hadir ni. Okey, kita jumpa minggu depan. Alright, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.